So untuk bab ini kita ada dalam lebih kurang 4 subtopik. 4 subtopik iaitu kita nak tengok 4.1 keseimbangan terma, 4.2 muatan haba tentu, 4.3 haba pendam tentu dan 4.4 hukum gas. Okey, nampak sikit tapi sebenarnya ada banyak dalam tu. Alright. Next kita pergi kepada fokus kita pada hari ini adalah keseimbangan terma. Okay, lihat dulu gambar kat sebelah ni. Ini adalah gambar kopi. Siapa sini suka minum kopi? Cikgu suka minum kopi. Pagi-pagi orang tak kena kopi, boleh. Mesti nak kena kopi, kena minum kopi. Okey, kopi panas ni kalau awak ataupun mana-mana minuman air yang panas, bila kita masukkan sebatang sudu logam, okay, ni sudu lah, sudu stainless steel, sudu logam kita masukkan dalam air kopi yang panas, kita akan dapati lama-lama sudu tu pun akan panas juga. Padahal tadi sudu tu tak panas pun. Kerana apa? Kerana ia telah adanya sentuhan terma antara sudu dengan air kopi tersebut. So bagaimanakah sudu logam dapat menyejukkan air kopi yang panas? Okay. Dan lepas tu awak akan dapati lama-lama air kopi tu pun yang tadinya panas akan sejuk. Dan tadi sudu yang tadinya tak panas, tiba-tiba panas pula. Okay. So apakah keadaan air yang akan dicapai oleh sudu dan air kopi itu? Agak-agaknya bila lama-lama apa suhu air kopi itu? Adakah dia akan sama tak dengan suhu air sudu tu? Okey. So apabila sebatang sudu logam yang sejuk dimasukkan ke dalam air kopi yang panas, sudu dan air kopi itu dikatakan bersentuhan secara terma. Iaitu yang kita maksudkan bersentuhan secara terma. Secara terma. Okey. Mana pencik ni? Bersentuhan. Okey, ada pun sekejap, sorry. Bersentuhan secara terma dipanggil. Itu dia maksud sentuh secara terma. So, tenaga haba boleh dipindahkan di antara dua jasad itu. Bermaksud, kalau kedua-dua objek itu bersentuh secara terma, maka tenaga haba boleh dipindahkan. Hai Khairul Nabila. Okey, tenaga haba boleh dipindahkan di antara dua jasad kalau dua objek itu bersentuh secara terma. Antara contoh yang lain adalah kalau kita demam, kita nak tahu suhu kita berapa, kita akan ambil termometer, doktor ambil termometer, doktor akan kalau kanak-kanak kan dia letakkan termometer itu di bawah kita punya lidah ataupun ketiak kita, itu menunjukkan berlakunya sentuhan secara terma. Cuma sekarang musim Covid kita tak gunalah termometer sebegitu. Kita tak guna termometer klinik macam tu. Kita guna termometer infrared yang mana kita tidak melibatkan sentuhan. Okey. Alright. So apakah yang berlaku bila dua objek itu bersentuh secara terma? Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku pada suhunya? Apa perubahan yang berlaku pada tenaga habanya? Alright. So first kali kalau satu objek itu bersentuh secara terma. Hai syuhada. Apabila satu objek itu bersentuh secara terma, suhu objek yang panas dia akan menurun. Maksudnya kalau dia bersentuh secara terma macam situasi air kopi tadi, katakanlah suhu air kopi tadi adalah 35 darjah Celsius, mula-mula panas. Okey, lepas tu apa yang berlaku kalau ia bersentuh secara terma, suhunya akan menurun. Itu adalah apa yang berlaku bila dua objek itu bersentuh secara terma. Okey. So apa jadi pula pada suhu objek yang sejuk? Okey, suhu objek yang sejuk akan meningkat. Macam situasi tadi air kopi, okey, air kopi yang panas.
Okey. Okey, suhu air kopi yang panas ni katakanlah contoh 35 darjah Celsius. Tu macam dah suam-suam dah ya. Kalau 35 tu. Tu. Alah balik. Okey, katakanlah suhu kopi yang panas tadi tu. Hai Syafiq, suhu kopi yang panas tadi tu. Okey, katakanlah suhu dia 60 darjah Celsius. Lepas tu kita pun letaklah sudu stainless steel. Letaklah sudu. Suhu awal tadi, suhu awal kita ambil theta 1 Suhu awal, hai Alicia, suhu awal 60 darjah Celsius untuk air kopi. Okey. Suhu awal untuk sudu ini pula adalah katakanlah 10 darjah Celsius. Hai Fatin. Jadi apabila sudu ni kita letak dekat dalam air kopi ni, berlakunya sentuhan secara termak. So objek panas, suhu objek panas dia akan menurun. Maksudnya nanti suhu kedua, suhu selepas berlakunya sentuhan termak, objek yang panas ni dia akan turun suhunya. Suhunya akan turun. Objek yang sejuk ni pula, seperti sudu ni, dia akan objek suhu dia akan meningkat. Itu yang berlaku. Perkara yang tiga akan berlaku bila dua objek bersentuhan adalah bila suhu objek panas menurun, suhu objek sejuk pun meningkat sehinggalah sehinggalah suhu kedua-dua objek itu jadi sama. Sampailah suhu objek panas menurun, suhu objek sejuk meningkat sampailah suhu kedua-dua objek itu sama. Bila kedua-dua objek itu sudah mencapai suhu yang sama, contohnya suhu setelah capai setelah bersentuh secara terma sampai suhunya sama, contoh dia jadi 30 darjah Celsius, suhu ni pun jadi 30 darjah Celsius. Suhu sama. Okey, sehinggalah suhu kedua-dua objek itu sama. Maksudnya suhu air kopi sama, suhu sudu pun sama dah sekarang. 30 darjah Celsius. So, apa yang berlaku apabila kedua-dua objek itu sudah mencapai suhu sama, pemindahan bersih haba adalah sifar. Pemindahan bersih haba adalah sifar. Bermaksud kedua-dua objek itu sudah berada dalam keseimbangan terma. Okey, apa maksud pemindahan haba bersih ini? Maksudnya pemindahan haba bersih ini maksudnya kadar haba daripada kopi ke sudu dengan kadar haba daripada sudu ke kopi adalah sama. Itu maksudnya. Jadi pemindahan haba bersihnya adalah sifar. Okey, awak jangan keliru So kalau soalan, kalau ditanya apakah yang keadaan bila kedua objek itu sudah capai keseimbangan terma. Maksudnya pemindahan bersih habanya adalah sifar. Apa maksud pemindahan bersih ni? Maksudnya kadar pemindahan objek, kadar pemindahan haba dari macam tadi kita buat kopi ke sudu kan. Kopi ke sudu dan juga sudu ke kopi adalah sama. Kalau kadar pemindahan haba, dia mesti sama. Jika pemindahan bersih haba, ia adalah sifar. Itu dia. Okey, next. Okey, bagaimanakah pengaliran tenaga haba? Okey. Hai Adam, dan keseimbangan terma. Alright, kita tengok gambar rajah yang pertama dahulu. Gambar rajah yang pertama adalah gambar rajah yang menunjukkan dua objek. Ini objek A, ini objek B. Good morning. Minta puasa sikit dulu. Dah lama dah. Ambil minum tu, bubur sup. Makan minum sup lah. Umi ada kelas. Okey, objek A dengan objek B. Kedua-dua objek ini dia bersentuhan. Okey, kalau bersentuhan maksudnya adalah pengaliran haba. Okey, kita tengok, dia bagi objek B lah. Objek P, ini objek Q. Kita guna PQ. Salah. Okey, padam. Objek P dan objek Q. Okey, objek P
warna merah ni maksudnya ia panas. Okey, kenapa? Kita tengoklah suhu dia. Tengok suhu dia berapa ni? 100 darjah Celsius. Okey, objek Q pula warna biru. Maksudnya sejuk. Hai Imran. Okey, ni kita tengok ni suhu dia. Suhu dia kira-kira 30 darjah Celsius. So untuk Q suhu dia tadi 30 darjah Celsius. Untuk P suhu dia 100 darjah Celsius. Okey. Sebab tu dia tanda warna merah ni. Merah kan panas. So biru-biru tu cool. Dia sejuk lah objek tu. Suhu dia rendah. Okey. So objek yang panas P sekarang ni dia sedang bersentuhan secara terma dengan objek Q. Okey. Nampak tak warna kuning ni? Warna kuning ni apa? Warna kuning itu adalah bermaksud dia nak tunjukkan warna kuning tu dia nak tunjukkan ni dia nak tunjukkan kadar pemindahan haba. Pemindahan haba. Mungkin kita akan ada rasa macam satu misconception lah. Kita akan cakap objek panas dia boleh transfer haba ke objek sejuk. Objek sejuk tak boleh. No, it is wrong. Objek panas ia boleh memindahkan tenaga haba ke objek sejuk. Objek sejuk pun boleh memindahkan tenaga haba ke objek yang panas. Tetapi mana yang banyak? Sebab tu dia tunjuk anak panah ni. Satu anak panahnya besar. Bau. Satu anak panahnya agak kecil. Hai Aiza. Tak boleh. Guna kicap biasa. Okey. Jadi kenapa warna kuning ni lebih besar? Kadar ini kerana kadar pemindahan haba dari P ke Q, okey, dari P ke Q ni adalah lebih tinggi daripada Q ke P. Okey, maksudnya kadar pemindahan haba dari objek yang panas itu lebih besar daripada kadar pemindahan haba objek sejuk ke panas. Okey. Alright, sampai situ cikgu harap semua okey. Kalau tak ni boleh type je ataupun terus tanya soalan, tekan butang suara tu, tanya soalannya. Okey. Lepas tu apa yang berlaku? Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Alright, so keadaan seterusnya kita lihat tadi daripada untuk objek P tadi, hai Alia, untuk objek P tadi 100 darjah dia dah drop. Dia punya suhu dah drop jadi 80. Suhu dia dah turun. Maksudnya objek panas tu suhu dia dah turun. Objek sejuk pula suhu dia dah naik. Tadi kan 30. Hai Husna, sekarang dah jadi 40. So suhu dia dah naik. Suhu dia dah naik dah. Lepas tu awak perhatikan dia punya warna. Warna dia dah mula berubah kan? Yang warna objek panas ni, yang tadi merah menyala tu, dia dah nampak ada biru-biru ni. Okey. So apa yang berlaku? Adanya pemindahan haba bersih. Okey, terdapat pemindahan haba bersih, okey, dari P pergi ke Q. Okey. Dan kita akan perhatikan, hai Iza, kita akan perhatikan suhu P akan mula menurun. Sebab tadi, siapa yang baru masuk tadi bahan objek P ni 100 darjah Celsius. Sekarang dia dah mula menurun 80 darjah Celsius. Manakala objek Q tadi suhu dia 30 darjah Celsius tadi. Sekarang suhu dia dah meningkat jadi 40 darjah Celsius. Okey. Kemudian next one, dah tak ada dah warna merah. Objek P dah tak ada warna merah. Dan kita kalau kita tengok kat sini, cuba kita tengok. Baca doa dulu. Okey, tengok ni. Sama lah. Suhu P dengan Q sama. So ini kita andaikan 58 lah ya. Nampak looks like 58 Celsius. Ini pun 58 Celsius. Suhu dia sama lah. Suhunya sama. Dan kita lihat, tengok warna dia, warna apa?
warna objek tu pun dah mula sama, memang dah sama. Kemudian cuba awak perhatikan dia punya warna anak panah ni. Warna anak panah ni macam cikgu sebut tadi menunjukkan kadar pemindahan haba. So apa yang berlaku di sini adalah kadar pemindahan haba. Okey, kenapa warna kuning ni sama dah. Macam tadi warna kuning dari P ke Q lebih besar. Okey, apabila suhunya sama, kadar pemindahan haba daripada P ke Q dan Q ke P adalah sama. Kadar pemindahan habanya adalah sama. Okey, lepas tu apa lagi kita boleh baca? Okey, mula-mula kita baca ni suhu sama. Kemudian yang kedua, kadar pemindahan haba daripada P ke Q dan Q ke P adalah sama. Dan yang ketiga, kita boleh katakan apabila kadar pemindahan haba adalah sama, maka pemindahan bersih haba okay, dari ataupun antara PQ dengan QP adalah sifar. Okey, so itu yang ketiga. Jadi kita boleh katakan apa kesimpulannya? Kedua objek sudah berada, P dengan Q sudah pun berada dalam keseimbangan, KS tu keseimbangan keseimbangan terma. Itulah dia. So bila sebut dia keseimbangan terma, dia ada 3 points yang you kena ingat. Pertama, suhu kedua-dua objek sama. Kedua, kadar pemindahan haba adalah sama. Dan ketiga, pemindahan bersih haba adalah sifat. So there are 3 points yang you kena ingat bila kita sebut tentang keseimbangan terma. Hai Razik, hai Amar. Okey. Sekarang kita nak lihat apakah contoh-contoh keseimbangan terma dalam kehidupan harian kita. Okey. Siapa yang suka baking kan, kita akan, bila kita nak baking tu, kita nak bakar kek, biasanya oven tu kita akan panaskan dulu kan, panas oven ni, kita panaskan dahulu. So udara panas di dalam ketuhar, dia akan bersentuh secara terma dengan adunan kek. Alright, so apa yang berlaku? Haba dari udara panas dia akan mengalir ke adunan kek. Haba dari udara panas ni daripada ketuhar lah atau daripada oven. Okay. Lama-lama lepas tu kita akan dapati adunan kek dipanaskan. Itu dia lama-lama dia pun masak lah. Kita bakar kek tu kan. So sampailah sebenarnya ini dah kek, antara adunan kek dengan ketuhar tu dia dah capai dah keseimbangan terma. Okay, kan kita keluarkan kek, kita akan dapati kek tu panas. Okay, alright. Next. Okay, itu adalah contoh keseimbangan terma daripada aspek pemanasan objek. Ada juga keseimbangan terma dari segi aspek penyejukan objek. Awak jangan bayangkan kalau haba ni awak bayangkan panas je, tak. Okay, alright. So contoh, makanan, kalau kita nak makanan tu tahan lama, of course kita letak dalam peti sejuk. Okay, peti sejuk suhunya sejuk lah kan, suhunya rendah. Okay, suhunya rendah. So haba dari makanan mengalir ke udara di dalam peti sejuk. Sehinggalah keseimbangan terma berlaku. Okay, suhu peti ais sejuk. Suhu kalau kita ambil mula-mula kita nak letak sayuran ni ataupun timun ni, kita nak letak dekat sebelum kita letak dalam peti ais, mungkin dia suhu bilik. Tapi bila kita dah letak timun dalam peti ais, lama-lama timun tu pun akan sejuk. Maksudnya ia sudah mencapai keseimbangan terma.
Alright. Jadi suhu makanan kita akan bila awak letak timun dalam peti ais tu, awak akan rasa tadi dari suhu bilik dia tak sejuk. Bila letak sejuk. Jadi suhu makanan, hai Diba, suhu makanan akan menurun. Suhu dia akan turun dan makanan akan kekal segar untuk tempoh yang lebih lama. Hai Aidilfitri. Itulah salah satu contoh keseimbangan terma dalam kehidupan harian kita. Alright.